Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fatihah Zailani di Berita Segera TVIQ melaporkan berita mengenai tingkah laku remaja pada zaman ini yang sering terlibat dalam gejala seksual seperti melakukan perhubungan seksual secara haram. Ini berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang pendidikan seks di Malaysia. Secara tidak langsung, ini telah membawa kepada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV dan AIDS. Mereka semakin hari menjadi semakin liar, bahkan mereka tidak lagi menghiraukan larangan yang diberikan oleh orang tua mereka. Mereka melakukan itu semua demi keseronokan di dunia semata-mata. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan satu berita tentang seorang bayi yang ditinggalkan di kaki lima. Maklumat lanjut bersama rakan setugas Izma Anwar yang berada di tempat kejadian. Terima kasih kepada rakan setugas yang bersetuju dengan pendapat Fatihah Zailani. Namun begitu, sehingga kini pendidikan seksual masih merupakan suatu isu yang penuh dengan kontroversi dan sukar dibincangkan. Ini mungkin kerana norma-norma masyarakat timur telah diajar begitu. Lebih menyedihkan apabila golongan cerdik pandai yang akan memimpin negara pada suatu hari nanti, iaitu golongan remaja, juga terjebak dalam permasalahan ini. Terdapat banyak isu yang berlaku akibat daripada memandang remeh terhadap pendidikan seks di Malaysia. Antaranya baru-baru ini seorang bayi perempuan yang dipercayai baru dilahirkan ditemui ditinggalkan di kaki lima berhampiran sebuah restoran di Taman Mutiara. Batu berendam di sini pada pagi Jumaat. Kejadian kira-kira pukul 7 pagi itu, bayi perempuan cukup sifat berkenaan ditemui oleh seorang wanita yang sedang mengutip tin di kawasan berhampiran. Selepas terdengar suara tangisan, saya telah menemu ramah wanita yang telah menjumpai wanita tersebut. Berdasarkan teguh ramah tersebut, wanita berusia 51 tahun yang sedang mengutip tin di kawasan itu dikatakan terdengar suara tangisan bayi sebelum menemui bayi perempuan yang masih beruri dengan kesan darah, yang mana kita percaya bayi itu baru dilahirkan. Jelasnya, bayi berkenaan pada saat ini dalam keadaan cukup sifat tanpa sebarang kesan luka maupun gigitan haiwan berbisa. Bahkan lagi, bayi tersebut dikatakan sangat aktif oleh doktor. Bayi perempuan ini kini berada dalam keadaan stabil dan sedang diberikan rawatan susulan. Itu sahaja dari saya serahkan kembali kepada rakan setugas Isteri Pentas. Terima kasih rakan setugas di sana. Bersama rakan setugas saya, Adlina Ibrahim di studio perdana untuk membahas lebih lanjut tentang perkara ini. Selain daripada kes anak luar nikah, berlaku juga kes yang berpunca daripada memandang remeh terhadap pendidikan seksual. Contohnya adalah pertambahan kes rogol di Malaysia. Pertambahan kes rogol ini menunjukkan bahawa kebanyakan mereka tidak mengetahui teknik-teknik keselamatan diri ataupun pengetahuan mengenai pendidikan seksual yang cetek, terutamanya golongan remaja bawah umur 16 tahun. Kebanyakannya, kes rogol di negara ini membabitkan teman lelaki mangsa sendiri dan juga di atas kerelaan mangsanya. Laporan polis dibuat mendakwa mangsa dirogol dan apabila mangsa disahkan mengandung, serta teman lelaki enggan bertanggungjawab. Selain itu, berdasarkan laporan polis menunjukkan kes rogol kebanyakannya melibatkan orang yang rapat dengan mangsa, antaranya teman lelaki, jiran, bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara dan datuk. Keadaan ini menunjukkan bahawa tingkah laku seks, sama ada secara sengaja atau tidak, telah mencapai tahap yang mencemaskan. Justru itu, usaha mencegah perlulah dilakukan supaya generasi muda kita tidak terus tenggelam dalam gejala keruntuhan akhlak dan merugikan diri sendiri serta negara secara umumnya. Pendidikan seksual perlu supaya golongan remaja tahu cara melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa nafsu serakah manusia yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, beralih kepada Hazwari Suhaimi untuk membentangkan pencerahan beliau yang selanjutnya. Terima kasih kepada rakan setugas saya. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan kes kehamilan remaja belum berkahwin bagi 2012 hingga 2015 ialah 16,270.
Berdasarkan statistik remaja hamil Jabatan Kesihatan Negeri 2012 hingga 2015, 3 negeri dengan statistik tertinggi remaja berumur 10 hingga 19 tahun hamil ialah Sarawak 5,246 orang, Johor 2,427 orang dan Selangor 1,603 orang katanya. Terbaru, mengikut statistik pendaftaran kelahiran, seramai 25,567 anak tidak sah taraf didaftarkan dengan JPM sejak 2019 sehingga Januari tahun ini, termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi 6 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keselesaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan niat membuang yang boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Menurutnya, angka itu menunjukkan peningkatan kes lahir anak tidak sah taraf terus meningkat walaupun ketika negara dilanda pandemik COVID-19 bermula awal tahun lalu. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada rakan setugas saya. Terima kasih kepada rakan setugas. Satu, hubungan seksual itu menjadi tunjang antara risiko jangkitan yang keseluruhan disebabkan hubungan seksual tanpa perlindungan dengan penghidap HIV positif, berkongsi jarum atau alat suntikan dengan penghidap HIV positif, pemindahan darah atau organ yang tercemar dengan virus HIV kembali kepada Benar sekali apa yang diutarakan oleh rakan setugas Izma Anwar. Hal ini sebenarnya harus dibendung sejak kecil. Benar kata pujangga, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini adalah bagi mengelakkan buluh terus melencong ke arah lain. Saya akhiri berita ini dengan serangkap pantun. Jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Salah dan silap jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.